sekali saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada abang saya Datuk Najimuddin, kerana beliau masa itu menjawat jawatan Setiausaha Politik pada Menteri Besar Perak, menolong untuk buatkan projek pecah tanah, dan akhirnya sekolah Al-Barakah berjaya sampailah sekarang usia dalam 16 tahun. Abang Din, speaker ni tolak sana sikit Abang Din, dia masuk balik ke humming balik. Tolak speaker je, tak payah bersih tu. Ubah speaker je, gitu. Okey. Baguslah dia tak masuk dalam apa nama speaker tu. Yang kedua, kita harap pusat dakwah ataupun pusat dakwah As-Sakinah Rumah Ngaji ni, pada Yang Berhormat, pada Yang Bahagia Datuk Najimuddin, kita kena ingat bahawa sekolah ataupun pusat pengajian bukan lama makin sikit, bukan makin kecil. Pusat pengajian adalah semakin lama semakin besar, dan kena buat satu bentuk bangunan yang besar daripada sekarang. Rumah ngaji yang kita nak rasmikan ini permulaan sahaja, bangunannya kecil sahaja. Dia kena sambung bagi besar lagi, pokok durian belakang tu terbang je lah. Kalau nak makan durian, beli tepi jalan, sepak tepi jalan. Jadi buat bangunan besar, boleh muat dalam 500 orang. InsyaAllah yang datang hari ni boleh bagi sumbangan 1000 seorang, selesai masalah. Bagi 1000 seorang, 500 dapat bangunan sebuah, siapkan tandah 18. Dan dalam bentuk pembangunan, kita kena juga buatkan prasarana. Di antara prasarana yang paling penting ialah tandas. Sebab itu di Al-Barakah ada 127 tandas. Pilihlah mana satu nak pergi. Tandas ini banyak. Sebab yang datang ni semua warga Mas. Yang bila sebut tandas je dah terkencing. Ini masalah kita ni, warga Mas. Asal tengok orang terkencing, nak ikut. Mana lihat tandas kejap, ikut kata dia. Tadi kau tak nak sibuk-sibuk, aku ke tandas, kau pun nak ke tandas juga. Ini kena ada, sebab kita biasa buat rombongan. Ada orang yang yang sanggup tak minum air. Akak-akak ni tak minum air, setengah botol mineral je minum. Tak minum makcik, takut kencing. Sebab itu akak-akak kalau rasa takut nak ke tandas, pakai je pampers. Duduk diam dah kursi tu. Dia ni tak ke tandas orang tua ni, rupanya dia pakai pampers minta. Ini satu bentuk pemikiran yang bijak. Dan tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang pusat pengajian, dia akan mendatangkan keberkatan, kerahmatan, bukan setakat pada orang yang datang belajar, bukan setakat pada orang yang mengajar, orang yang menyukainya. Sebab tu dikatakan kepada kita, bila sebut tentang ilmu, kita kena jadi yang pertama, kun mualliman, jadilah orang yang mengajar. Ataupun tak boleh jadi orang yang mengajar, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Ataupun kalau tak boleh jadi orang yang belajar, au mustami'an, jadilah orang yang mendengar majlis ilmu. Kalau tak boleh dengar majlis ilmu, jadi yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang suka dengan majlis ilmu. Jadilah orang yang mengajar, jadilah orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar, ataupun jadi orang yang suka dengan majlis ilmu. Jangan jadi yang nombor 5. Yang nombor 5 ni apa dia? Semua dia tak suka. Yang dengar orang mengajar dia tak suka, dengar orang belajar dia tak suka, dengar orang dengar dia tak suka, dengar orang yang suka majlis ilmu pun dia tak suka. Yang paling buruk yang nombor 5. Tuan-tuan, berapa banyak pahala yang kita dapat dengan sumbangan wakaf kita. Sekarang memang tak nampak, sebab kita belum mati lagi. Pahalanya, 1, pahala wakaf. 2, pahala ilmu yang dimanfaatkan. Ada 3 pahala yang berpanjangan walaupun kita dah mati. Asalnya 7. Dalam hadis yang lain dia sebut 7 perkara, tapi hadis yang terkenal kita baca 3. Wakaf jariah, sedekah jariah,
ilmu yang dimanfaatkan, dan doa daripada anak yang soleh. 3. Ada lagi 4. Sungai yang engkau airi, parit yang engkau buat. Akak-akak buat longkang, buat parit, buat sungai, menjadikan air lalu tak banjir rumah, kita dapat pahala berpanjangan. Longkang depan rumah kita tu, elok kita buat bela elok, tak ada sumbat. Kita pula bagi sikit tanah kita tu nak buat alur sungai, buat anak sungai, maka dapat pahala berpanjangan. Yang keseterusnya, yang kelima, Al-Quran, mushaf yang diwakafkan. Akak-akak letak Quran di pusat ngaji ni, letak Al-Quran di Mahat Tahfiz, letak Quran di Masjid Surau, akak letak tu pun pahala dah. Ni berapa ramai yang wakaf Al-Quran. Yang keenam, tempat menunggu. Nunggu bah dibina tepi jalan tu kita panggil wakaf. Di kubur pun ada juga wakaf. Wakaf, tempat orang duduk di kubur nunggu. Kita buat satu bangunan, kalau orang berteduh ada di situ. Kadang-kadang malam pun orang tunggu lagi di wakaf di kubur tu. Tak siapa nunggu, Allahuakbar nunggu. Ataupun duduk tepi jalan nunggu bas. Wakaf itu pun dapat pahala yang masih berpanjangan. Yang ketujuh, pahala yang berpanjangan daripada dia, pokok yang kita duk tanam ni. Pokok yang kita tanam ni, anak kita makan, cucu kita makan, burung makan, orang makan. Maka orang makan, orang tumpang daripada tanaman kita tadi pun dapat pahala yang berpanjangan walaupun kita dah meninggal. Ada 7 pahala yang berpanjangan. Sebab tu jangan kedekut kau Kadang-kadang bertanam pokok rambutan, datang orang nak ambil lesti, datang burung nak makan, betik lempar dengan batu burung, datang tupai ditembak kedembung jatuh ke luar. Sedekah je lah. Kita ni berkira benar, dengan kucing pun kita berkira bila nak dapat rezeki. Dengan kucing pun kita berkira, pergilah beli sikit bagi kat kucing tu makan. Ini tidak, bila kita makan, kucing tengok kita, kita marah kat kucing. Apa tengok-tengok? Kucing tengok. Kalau kucing tu ada duit, dia tak minta kat kita kat lihat. Kalau kucing tu pandai masak, dia masak sendiri di rumah. Masak lemak cili api. Tapi pasal dia binatang, dia tak pandai. Jadi daripada 7 benda ini, kita dah boleh dapat pahala berpanjangan. Salah satunya 2 wakaf, 2 ilmu yang dimanfaatkan. Kena pula 3 pula anak yang soleh, 3. Kena pula ada kebun, kita wakaf pula kebun, kita sedekah pula durian luruh, panggil orang kampung mai makan. Habis makan baru aku nak jual. Subhanallah. Masya Allah tuan-tuan. Baik, jadi saya nak sebut keberkatan pada kita yang belajar dan keberkatan pada orang sekeliling. Ni orang sekeliling ni pun dapat berkat ni. Mana Jamil ni, Jamil? Jamil mana kawan lama saya tu, Jamil kat Bayah mana? Oh, Jamil kat Bayah. Rumah tu ujung. Kat Bayah mana? Kat Bayah tak ada apa. Baik tuan-tuan, keberkatan pada orang kampung. Kampung Paya ke, Cakap Semambu ke, Lepoh ke, dapat pahala semua. Berkat. Yang ni satu kebanggaan yang kena ada pada orang kampung kita. Sebab malaikat tiap-tiap kali orang datang belajar, malaikat akan menaungi dengan payung-payungan rahmat. Payungan rahmat apa ustaz? Elektrik tak ada. Walaupun elektrik tak ada, seorang pun tak balik. Walaupun elektrik tak ada, panas, kipas merata, seorang pun tak balik. Nak balik macam mana? Jauh. Parking memberak tu. Nak balik. Pakat tak balik, duk tunggu. Nampak? Tak. Walaupun kita hangat, walaupun kita panas, tapi naungan rahmat itu, naungan kasih sayang Allah Ta'ala tiupkan pada kita, kita rasa tenang. Kalau benda lain tuan-tuan macam kita sekarang ni, elektrik tak ada, kursi tak ada, duk sila atas ni pula, dah lah gaut.
Nak lunjur, kurang ajar. Nak bersila, oh my God. Sabar je lah. Tapi semuanya benda itu Allah Ta'ala bagi pada kita, tak ada apa-apa, kerana keberkatan ilmu. Semalam saya di Kampar, balik rumah pukul 12.30. Pukul 7 dah gerak sini dah. Rehat kat masjid, setiap mandi apa semua di masjid Ulus Kuala Sepetang nama kan Ulus Petang situ. Singgah makan situ, elok-elok duduk je, minta maaf encik, makanan habis, bangkit pula. Takkan roti canai ke roti apa, tak ada apa dah habis semua, tak ada habis semua dah. Lah. Sampai sekarang tak makan ini. Kau tengok kau daripada biskut ke apa kan. Tak ada biskut apa, semua ada kipas kan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kalau boleh tuan-tuan dah nampak kan di Perkim, pegawai-pegawai Perkim kita. Ya, orang kuat Perkim negeri Perak pun ada, orang kuat-kuat daripada rumah ngaji negeri Perak pun ada. Tuan-tuan dah boleh nampak dah gambarannya. Apa yang akan berlaku untuk tempoh 10 tahun akan datang insya-Allah. Jadi kita kena kerjasama. Tak boleh lagi dah kita nak buat sesuatu tu kecil-kecilan. Tak boleh lagi nak buat satu-satu perkara ala-ala kadar. Kita kena banyak berkorban. Okey, tak boleh lah. Sebab itu saya buat di Sungkai yang baru tanah 9 ekar. Sebab saya nak buat satu pusat pengajian yang besar, yang skala besar, yang boleh muat beribu-ribu orang. Sebab kita tak boleh lah buat kecil-kecil. Okay, sebab sekarang banyak tempat yang tidak buat. Sepatutnya tempat itu dibuat, tapi tak dibuat. Sepatutnya tempat yang dibuat untuk program macam ini ialah masjid. Mereka mempunyai masjid yang besar, dana yang ada, kawasan yang lapang. Tapi berapa banyak masjid yang hadkan kuliah maghrib sebulan 10 kali. Kuliah duha sebulan 4 kali. Kuliah muslimat setiap Rabu. Itu saja. Yang nak mengaji ni dahaga. Orang yang mengaji ni dahaga. Mana boleh dahaga? Tunggu Rabu depan baru minum. Makcik dahaga. Sabar makcik. Sekarang hari Isnin. Senin, Selasa, Rabu. Rabu makcik minum Habis minum hari Rabu makcik dahaga. Makcik Rabu depan baru minum. Kita nak minum setiap hari. Macam itulah dengan majlis ilmu. Kita nak makan, nak minum majlis ilmu setiap hari. Sebab dia adalah makanan roh. Kalau makanan jasad, nama dia beras. Nama dia ikan sardin. Nama dia laksa. Itu makanan jasmani. Makanan rohani ialah ilmu. Kalau tak makan, roh jadi lemah. Badan kita, roh kita, iman kita jadi lemah. Hati kita jadi lemah. Sebab itu disebutkan kepada kita nak merawat hati, salah satunya kena berada dalam majlis-majlis ilmu. Ada 4 benda yang merawat hati supaya hati jadi kuat, iman jadi kuat. Disebutkan yang pertamanya ialah selalu berada di majlis orang-orang alim. Bila kita duduk di sini, kita rasa tenang. Duduk majlis orang alim ni, kita rasa tenang. Relax. Pasal di Naumi. Yang kedua, qiraatul Quran. Merawat hati ialah dengan membaca Al-Quran. Dan majlis ilmu adalah tempat bacaan Al-Quran. Yang ketiganya ialah qiyamul lail. Nanti bila dah siap program ni, Datuk Najimudin buat surau pula, mai semayang sini qiyamul lail. Setiap minggu, malam Jumaat, malam Minggu qiyamul lail. Kerana qiyamul lail itu mendidik hati, merawat hati kita yang sakit. Dan yang keempatnya yang wattadarak fis sabah, orang yang bertadaruk pada waktu subuh. Maka 4 perkara ini tuan-tuan, ianya adalah untuk merawat hati kita yang bermasalah. Maka kesempatan yang perlu diambil oleh orang-orang sekeliling, ambil. Nanti kalau jadi elok di sini, homestay akan laku di Batu Kurau. Sebab yang datang hari ni, cuba tuan-tuan tengok dari Johor berapa bas Kak Raya? Mana Kak Raya? Berapa bas Kak Raya? 2 bas dari Pahang
Satu bas. Lagi? Johor Bahru. Melaka bas. 2 bas. Lagi? Ipoh. 2 bas dari Ipoh. Anakku. Anakku. Tuan-tuan bayangkan yang datang 2 bas Johor, 2 bas Pahang, 2 bas Melaka, ada beberapa orang. Mana ada hotel Batu Kurau? Yang adanya homestay. Bayangkan homestay akan laku nanti. Datuk, kena buat homestay ni tu. Oh, sekali mari 8 selesai masalah. Selesai masalah. Demo tak payah duduk temping dah. Yang akan laku nanti siapa dia? Syarikat catering. 800 orang datang, 1000 orang datang. Siapa nak masak? Larat gotong royong, hak gotong royong pun tua-tua. Sakit pinggang nak kacau daging. Nak kita terpaksa buat catering. Yang ketiganya yang akan dapat faedah daripada apa? Orang kampung. Produk-produk orang kampung. Yang buat kepek, yang buat kerupuk, yang tanam jagung, buat pula pada musim durian, jual rambutan. Orang kampung akan dapat manfaat. Yang seterusnya, apa yang akan dapat manfaat? Prasarana. Bila dah tahu pelawak datang beribu-ribu orang, maka orang akan ambil tahu jalan kena besar. Jalan kena besar, elektrik kena ada. Air kena cukup. Secara tak langsung kawasan kita ni akan buat. Tuan-tuan bayangkan di Al-Barakah tu kampung Melayu Manjui. Boleh bayang ada Maidin. Maidin boleh buka. Padahal Maidin Taman Meru dekat. Tapi dia pun buka dekat sekolah saya. Nama dia Maidin. Pejabat tanah pun buka. Sekolah saya sebelah sekolah saya. Orang Cina datang sekolah saya. Ini pejabat tanah, bukan pejabat tanah sebelah. Tiap-tiap hari sesat. Tiap-tiap hari mai tanya, jenuh jaga nak jawab. Bukan. Tak payah tanya lah, jaga tu. Jabat tanah hujung. Nampak tak? Masya Allah. Tuan-tuan bayangkan di Manjui ada hotel. Kampung ada hotel. Manjui Inn. Orang tukar rumah jadi homestay. Ekonomi meningkat. Kalau dulu Manjui tanah 1 kaki RM10. Sekarang 1 kaki kalau nak jual RM25 sekaki. Bayangkan besok apa jadi pada Batu Kurau. Kalau yang Datuk Najimuddin buat di tempat kita ni berjaya. Ni tadi saya nyembang dengan kawan saya ni Mr. Lim. Dia kata, Ustaz, suak kapal Cina mau temu ramah Ustaz. Saya tanya dekat dia, mau temu ramah Pak saya apa? Sebab sekolah Ustaz ajar bahasa Cina. Sekolah Tafiz ajar bahasa Cina. Jadi suak kapal Sin Chu Deli. Nak sebut tak erti. Sin Chi Jipo satu. Yang ni Sin Chu Jipo sama lah. Sebab sekolah saya mengajar bahasa Cina. Siapa mengajarnya? Mr. Lim lah. Dia kono-kono ke situ juga enggak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, dan satu lagi kuasa yang viral ialah kuasa TikTok, kuasa Facebook. Nanti bila Datuk Najimuddin mengajar sini, ustazah mana kita mana? Duduk angkat dapur gas, dialah mengajar. Dialah angkat dapur gas. Potong bawang pun dia ada mampak ustazah tu. Orang Pondok Queen. Ustazah apa? Kamaria. Ada kat tangan tu. Okey. Ustazah Kamaria ada suami ke? Ada suami. Oh, single. Oh, single, insya-Allah. Tu angkat tangan tu dah makna tu. Anda faham tak faham sudah. Anu pun angkat tangan juga, confirm single tu. Nampak tu. Cik Hamzah tak? Mana angkat tangan tu single tu. Baik turun tangan kan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, kita kena melihat daripada sudut yang skala besar.
Dan kita memerlukan pengorbanan untuk itu. Kalau kita tak berkorban untuk sekolah, tak berkorban untuk dakwah, apa akan jadi? Jadi tuan-tuan tengok, ada depan kita ni ada Cikgu Erin ni, yang tak jemu-jemu berdakwah untuk kumpulan dia. Ni tuan-tuan faham lah kumpulan apa Cikgu Erin ni. Dulu lembut, okey, sekarang dah tegas sikit dah. Saya berkawan dengan dia, dengan saya pun lembut. Dengan saya pun dah lembut dah sekarang. Tak apa nak kuat lagi dakwah saya. Jadi saya tak mampu nak berdakwah macam Cikgu Erin berdakwah. Dia